Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Tuan Pengerusi Majlis, kepada sahabat ahli panel iaitu Ustaz Muhammad Pisul, dan juga kepada Rektor Universiti Teknologi Petronas yang berbahagia Dato' Dr. Zainal Abidin Haji Kasim, dan juga kepada pengarah perkhidmatan pelajar iaitu Tuan Haji Muhammad Nur, dan juga kepada pihak penganjur khususnya Urustia yang telah bertungku lumus untuk menjayakan program kita pada malam ini, dan juga mungkin telah berlangsung untuk suatu tempoh masa yang tertentu, dan juga kepada pihak penaja khususnya daripada sahabat saya iaitu HPA, iaitu bosnya kenalan lama saya, lebih daripada hampir 20 tahun saya kenal dengan beliau. Sampaikan salam saya kepada beliau, dan juga kepada mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau secara tak langsung di dalam menjalankan program kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi tuan-tuan dan puan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh pelajar-pelajar dan juga warga Universiti Teknologi Petronas, termasuk juga tenaga pengajar dia, dan juga rakan-rakan kita daripada luar negara. Dan saya tak pasti sama ada pada hari ini ada tak di kalangan non-muslim hadir pada malam ni. Kalau mereka hadir, saya ingin ucapkan selamat malam, dan kalau tidak hadir tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting dia menjadi satu usaha untuk kita mendekatkan umat Islam dengan mereka ini. Sebab itulah di antara salah satu daripada potensi yang perlu dibangunkan di kalangan pelajar-pelajar dan juga para mahasiswa ialah kita kena dapat menguasai ilmu, iaitu ilmu mendekatkan Islam tu kepada masyarakat, iaitu mendekatkan Islam tu kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, khususnya kepada pelajar-pelajar di UTP. Walaupun mereka belajar berkaitan dengan teknologi petroleum, berkaitan dengan kejuruteraan dan juga seumpamanya, tetapi ini tidak bermakna bahawa pelajar-pelajar tidak boleh menguasai ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga ilmu yang berkaitan dengan sosiologi, psikologi, antropologi, termasuk juga ilmu yang paling penting yang mesti ada pada setiap daripada mahasiswa muslim, ialah penguasaan terhadap agama Islam. Sebab kalau kita tidak dapat menguasai agama Islam, bermakna kita tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita untuk menjaga agama Islam, terutamanya dalam perkara yang berkaitan dengan mempertahankan akidah Islamiah. Sebab itulah para mahasiswa mesti mempunyai kepekaan, mesti peka dengan apa yang berlaku dalam persekitaran kita, yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, termasuk juga peka terhadap hal ehwal antarabangsa. Bagaimana umat Islam di Palestin, mereka telah dibunuh, mereka telah diseksa, mereka telah ditindas untuk sekian lamanya. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan pula lupa bahawa di dalam masyarakat Islam di Malaysia ini, kita juga sedang diancam. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan hakikat akidah telah menjadi semakin serius, iaitu umat Islam telah dimurtadkan, masuk agama Kristian, masuk agama Hindu, masuk agama-agama yang lain, termasuk juga agama Bahai yang nampaknya semakin berluasa daripada semasa ke semasa. Tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, sebab itulah tanpa kepekaan bukannya peka. Peka dengan peka tak sama. Bermakna kita mesti peka. Kalau kita peka itu, sudah tentu kita akan menggabungkan diri dengan pelbagai usaha yang boleh mempertahankan agama Islam. Sebab itulah kami daripada gabungan NGO Islam, baru-baru ini kami telah hantar surat memorandum kepada pihak berkuasa. Kami telah menyuarakan bantahan kami terhadap pembinaan gereja yang paling besar di Asia Tenggara, di Putrajaya. Data dan puan dapat tak maklumat tersebut? Ini tunjukkan bahawa kita tak peka. Kita masih lagi dalam keadaan yang tidak prihatin. Dan kita buat bantahan itu bukan kerana kita tak bagi orang Kristian buat gereja. Kita hormati agama Kristian, kita hormati agama-agama orang bukan Islam. Tetapi kita merasakan bahawa pasal apa mereka nak buat gereja dekat Putrajaya, sedangkan Putrajaya itu majoriti penduduknya merupakan daripada kalangan kaki tangan kerajaan yang beragama Islam. Jadi kita tak nampak munasabahnya buat gereja dekat Putrajaya. Bukan saja tidak ada munasabah, tidak ada munasrawak untuk berbuat demikian. Tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, dan kalau mereka nak buat gereja,
buatlah di tempat yang ramai penduduk orang Kristian ataupun ramai penduduk orang-orang bukan Islam. Dan kalau ikut dia punya plan dia, kita dah tengok dia punya plan pembinaan gereja itu, apabila gereja itu siap nanti, dia akan terletak di PICC, iaitu Putrajaya International Convention Center, berhampiran dengan KLIA. Jadi apabila gereja itu siap nanti, dia punya struktur bangunan dia akan menyerupai seperti salib. Dan apabila kapal terbang nak turun dekat KLIA, inilah landmark ataupun mercu tanda yang pertama yang akan dilihat oleh orang-orang yang daripada luar nak masuk ke bumi Malaysia ini. Dan pada waktu malam pula, kita juga mendapat maklumat bahawa di atas bangunan tersebut mereka akan pasang lampu. Jadi apabila kapal terbang nak turun dekat KLIA pada waktu malam, jadi penumpang-penumpang dalam kapal terbang dapat melihat lambang salib dengan betul jelas sekali. Sebab itulah tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, dan bantahan yang kita buat ini, bantahan yang mengikut prosedur, bantahan yang mengikut peraturan, iaitu bantahan yang berasas. Kerana kalau kita sebagai umat Islam ni, kita tidak menyuarakan bantahan kita, bermakna projek itu mungkin akan dilaksanakan. Dan ini akan memberikan kesan jangka masa panjang terhadap perkembangan Islamnya ataupun perkembangan agama Islam di dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, bukan sekadar itu, sebab itulah kita sebagai umat Islam, tak kira dia ni mahasiswa, tak kira dia ni mahasiswa, ataupun mereka ini merupakan bekas mahasiswa dan juga sebagainya, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebab bab-bab yang berkaitan dengan akidah tidak ada kompromi. Perkara yang berkaitan dengan akidah tidak ada tolak ansur. Tapi dalam perkara yang berkaitan dengan furuk ataupun cabang-cabang dalam ajaran agama Islam, benda itu boleh kita bertolak ansur, tidak ada masalah. Sebab itulah dalam perkara yang berkaitan dengan cabang-cabang dalam agama Islam, termasuk juga dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni boleh kita berbeza pendapat. Sebab itulah dalam bab fiqh ni ada 4 mazhab, iaitu ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dengan Maliki. Sedangkan dalam bab akidah ni tidak boleh ada mazhab, tidak boleh ada perbezaan pendapat. Dan bila kita bercakap tentang bab-bab fiqh ni, umpamanya bab makan, kita boleh makan pakai tangan, kita boleh makan pakai sudu, kita boleh makan pakai garpu, kita boleh makan pakai chopstick. Malah kalau kita nak makan pakai kaki pun tak ada masalah, tuan-tuan dan puan. Salah ke kita makan pakai kaki? Ada tak ditulis dalam Quran ataupun dihuraikan dalam hadis? Tidak ada. Cuma kalau ada perempuan yang makan pakai kaki, saya tak mau kahwin dengan dia. Sebab tak hormat, sebab tak sopan, tak elok mata mandang, melainkan yang cacat, yang tidak berkemampuan menggunakan tangan dia. Itu tidak ada masalah. Iaitu benda bab makan. Begitu juga dengan bab-bab yang berkaitan dengan makanan itu sendiri. Yang confirm, yang tak boleh kita nak makan, dan di kalangan ulama', di kalangan sarjana, di kalangan semua umat Islam tidak ada perbezaan pendapat, ialah persoalan yang berkaitan dengan babi. Babi ni kita tak boleh makan. Babi itu tak boleh kita sentuh. Kalau kita sentuh, kita kena samak. Cuci sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air muklak ataupun air yang bersih. Itu cara kita buat samak. Tetapi bila kita bercakap tentang babi ni, saya pelik sikit. Kalau sebut tentang babi ni, orang Melayu cukup sensitif. Orang Melayu ni rasa nak termuntah. Kalau sebut tentang khinzir, kurang nak termuntah. Padahal di antara babi dengan khinzir, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok pada muka dia, sama ke tak sama? Khinzir dengan babi tu, kalau kita pandang daripada belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah, pandang sisi dan juga sebagainya, semua sama. Pasal apa dengan satu kita sensitif, dengan satu kita tak sensitif? Begitu juga